Orang asli merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kewujudan orang asal yang menduduki tanah semenanjung tanah Melayu sejak azali lagi. Secara rasminya, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku kaum dari etnik orang asli di semenanjung tanah Melayu. Mereka juga dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berikutan tutur bicara dan adat istiadat mereka yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Kumpulan peribumi orang asli ini terdapat kira-kira 140,000 orang asli di Malaysia dan terdapat 3 kumpulan utama bagi orang asli iaitu Negrito, Senoi dan Proto-Malay ataupun Melayu asli. Majoritinya berkulit gelap, berambut kerinting dan perhiasan kepala dinamakan tempuk, sinonim dengan negara ini. Mereka mudah disapa dan sentiasa bersedia membantu sekiranya pengembara hutan maupun penjejak gunung inginkan bantuan sebagai penunjuk arah. Kehidupan mereka begitu dekat dengan hutan dan alam semula jadi. Ada beranggapan mereka ini golongan terpinggir kerana jauh ketinggalan daripada kemajuan masyarakat luar yang lebih moden dan serba canggih. Hakikatnya, orang asli bukan golongan terpinggir. Mereka adalah masyarakat eksklusif yang berpegang teguh kepada budaya, adat dan kepercayaan untuk diturunkan kepada generasi yang akan datang. Keunikan mereka juga antara elemen-elemen yang mampu mempelbagaikan tarikan pelancongan di negara ini. Apatah lagi Malaysia sememangnya terkenal dengan pelbagai kepercayaan, budaya dan juga bangsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung video pembentangan kita pada hari ini dengan tajuk suku kaum orang asli di Malaysia. Terdapat 3 suku kaum orang asli di Malaysia iaitu yang pertama adalah Negrito, yang kedua adalah Senoi dan yang ketiga adalah Melayu Proto. Di Negrito terdapat 6 kumpulan etnik semuanya iaitu yang pertama ialah Kensiu, yang kedua adalah Kintak, yang ketiga adalah Lanoh, yang keempat adalah Jahai, yang kelima adalah Mendrik dan yang keenam adalah Balik. Mereka mendiami di kawasan sekitar Banjaran Titiwangsa dan kebanyakan mereka berpusat di sebelah utara semenanjung. Mereka terdapat di kawasan-kawasan pendalaman negeri antaranya adalah negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Baik, seterusnya adalah suku kaum Senoi. Suku kaum Senoi ini mendiami di lereng Titiwangsa. Mereka terdapat 6 suku kaum iaitu yang pertama adalah Cewang, yang kedua adalah Mahmeri, yang ketiga adalah Jahud, yang keempat adalah Semok Beri dan yang kelima adalah Semai dan yang keenam adalah Termiar. Mereka terdapat di kawasan pedalaman negeri seperti negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan juga Selangor. Kita teruskan untuk suku kaum yang ketiga iaitu Melayu Proto. Melayu Proto ini terdiri daripada suku Temuan, Semelai, Jakun, orang Kanak,
orang Kuala dan juga orang Seletar. Mereka kebanyakannya tinggal di kawasan pantai Kuala ataupun kawasan-kawasan lembah pada awalnya. Kini, mereka sudah pun mempunyai kawasan perkampungan mereka sendiri. Mereka terdapat di negeri Pahang, Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Orang asli mewarisi kepercayaan dan budaya yang kaya dengan pantang larang. Mereka berpegang kepada kepercayaan animisme dan dinaungi oleh semangat alam dan tumbuh-tumbuhan. Mempercayai kepada semangat baik dan jahat. Setiap benda mempunyai semangat dan boleh membawa kemudaratan atau kebaikan. Adat di dalam perkahwinan. Perkahwinan di antara saudara sepupu dilarang sama sekali. Pengantin lelaki dan perempuan seharusnya berasal dari kawasan lain atau ladang yang lain. Upacara perkahwinan mahmeri yang bermula sebelum malam. Pengantin lelaki diiringi ke atas pelamin sambil diapit oleh 2 orang kanak-kanak lelaki dan 3 orang wanita. Tok Batin akan memulakan upacara dengan mengasap muka pengantin lelaki sebagai tanda penghormatan. Tok Batin kemudiannya membawa 2 batang lilin dan digerakkan secara bulatan ke muka pengantin lelaki. Upacara ini dilakukan supaya moyang juga dapat menjadi saksi kepada majlis penting ini. Kulit kura-kura. Membakar kulit kura-kura untuk menghalang ribut. Semasa mantra dibaca, kulit kura-kura dicampur dengan daun lada, serbuk lada dan kulit pinang. Menurut mereka, bunyi asal halilintar adalah perlahan, manakala suara kura-kura dipanggil kura-kura badi adalah nyaring. Kulit kura-kura yang dibakar boleh menghalau gajah. Masyarakat orang asli percaya bahawa jika seorang menghina sifat kura-kura yang berjalan perlahan dan bersuara perlahan akan ditimpa musibah. Minyak cenuai, iaitu minyak pengasih, diperbuat daripada bunga cengloi dan hanya tok halak, bomoh atau poyang yang dapat memperoleh bunga ini. Percaya dengan memetik dan menyebut nama orang yang disukai berapa kali dan kemudian diproses menjadi minyak, maka orang tersebut serta-merta akan menyukai kita. Buluh perindu berfungsi sebagai pemikat. Hanya terdapat di kawasan pergunungan tertentu seperti Gunung Lihu dan Gunung Putih. Sesiapa yang ingin mendapatkan buluh ini perlu memohon kebenaran dari penunggu gunung. Buah apa-apa, iaitu durian hutan, digunakan oleh suku kaum Temuan dan Meri sebagai tangkal untuk menghalang gangguan toyol dan syaitan. Bagi masyarakat Semai, adalah dilarang sama sekali menjadikan buah ini sebagai bahan gurauan, terutamanya pada waktu petang kerana dikhawatir ribut taufan akan melanda. Cendawan gajah digunakan sebagai bahan dalam upacara jampi untuk menghalang angin kencang atau guruh melanda sesuatu kawasan. Kepala ikan haruan digantung di dalam rumah untuk menghalau anasir jahat. Bentuk ikan ini lebih kecil daripada ikan haruan biasa dan mudah didapati di sungai-sungai kecil. Akhir sekali, kayu pulai digunakan untuk membuat patung ganti nyawa dan balai lancang di dalam rumah sewang. Kayu ini dipercayai mempunyai semangat yang tersendiri. Di dalam upacara sewang, kayu pulai akan digantung di tengah-tengah balai lancang dan dibiarkan bergoyang untuk menari minat puteri semangat. Tok Halak akan menjalankan upacara tukar ganti dengan memindahkan penyakit daripada badan pesakit ke dalam patung. Patung itu kemudian dibuang ke tempat yang ditetapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazim bin Hizam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tajuk pemburuan. Apa itu pemburuan? Pemburuan ialah amalan mengejar haiwan liar untuk tujuan mendapatkan makanan, bahan dagangan atau sekadar berekreasi. Saya akan jelaskan alat-alat untuk memburu. Yang pertama ialah tombak, parang, anjing dan mempunyai 3 hingga 5 orang. Cara yang kedua ialah menggunakan asap, parang dan juga mempunyai 5 hingga 7 orang. Cara yang ketiga ialah getah pokok terap yang perlu dicampur dengan susu getah dan juga parang. Selain itu, ada juga cara-cara lain. Antaranya ialah menyumpit. Antara alat untuk menyumpit ialah kita perlu menggunakan buluh sumpit. Yang kedua ialah tabung sumpit, yang di mana perlu ada bahannya iaitu rabuk dan anak sumpit yang beracun. Yang ketiga ialah bekas bawa barang. Barang-barang yang perlu dibawa ialah parang, botol air, bahan nyalakan api dan juga makanan. Cara yang kedua ialah menjerat binatang. Antara alat-alatnya ialah tali, umpan. Umpannya kita boleh menggunakan ubi kayu ataupun buah hutan dan lain-lain. Yang ketiga ialah parang. Keempat, bekas bawa barang. Kelima, makanan. Yang keenam, air. Yang tujuh, bahan nyalaan api. Cara yang ketiga ialah menangkap ikan. Antara cara-caranya ialah menggunakan akar tubah, memancing ataupun pasang taut, bubu dan jaring. Terdapat beberapa adat perburuan yang perlu kita lakukan. Antaranya yang pertama ialah dapat lauk. Yang jika kita dapat lauk, kita perlu kongsikan dengan keluarga. Yang kedua ialah tak boleh berebut di tempat memburu. Yang ketiga, tidak boleh membunuh binatang tanpa sebab. Yang keempat, buat tanda arah. Andai kata kita sesat, kita boleh buat tanda arah. Yang kelima, isteri tak boleh berhias diri semasa suami keluar memburu. Yang keenam ialah barang keperluan memburu. Kesimpulannya ialah, jika kita ingin memburu dalam hutan, kita perlu patuhi segala adat-adat yang telah kita tetapkan. Sekiranya tak ingin perkara buruk berlaku ataupun jadi perkara-perkara yang tak diinginkan. Selain itu, kita juga boleh berdoa agar Allah hindarkan kita daripada segala bala bencana yang akan berlaku jika kita ingin memburu dalam hutan. Sekian, terima kasih. Perkara yang dilarang semasa di hutan. Okey, yang pertama ialah tidur di pertemuan aliran sungai dan anak sungai. Okey, yang kedua ialah tidur berdekatan sungai sebab bahaya. Kita tidur kan, kita tak sedar, takut kita terjatuh ke dalam sungai dan lain-lain. Okey, yang ketiga ni perkara yang basic bila kita masuk ke hutan, yang kita perlu jaga, yakni jangan berbuat bising. Sebab umpama kita masuk ke rumah orang, kenalah jaga tingkah laku kalau di rumah orang. Jika buruk tingkah laku kita ataupun biadab tutur cara kita kepada tuan rumah, mungkin kita dihalau oleh tuan rumah. Bezanya di hutan ni, mungkin situasi seperti tersesat, disorok oleh makhluk-makhluk halus. Sebab benda ni dah banyak berlaku di Malaysia. Bila di hutan, kalau boleh kita kurangkan bercakap, kerana takut apa yang kita cakap ni ada perkara yang tak betul tanpa kita sedar. Kita harus tahu setiap langkah gerak-geri kita di hutan ni sering diperhatikan, cuma kita je tak nampak. Okey, yang keempat ni lebih kurang macam nombor 3, yakni bercerita ataupun berbual perkara yang berkaitan alam lain ataupun perkara yang negatif. Okey, yang kelima ialah jangan sesekali usik busut ke pokok ataupun batu-batu yang ada di hutan. Okey, yang ke-9 ialah tebang pokok tanpa keperluan penting. Banyak penebangan pokok telah melakukan bencana ataupun mendatangkan bencana di tanah air kita seperti kebakaran hutan, banjir dan longsor. Jika alam tidak dijaga dengan baik, maka kebakaran hutan lahan mengancam setiap tahun. Dalam agama Islam pun Rasulullah SAW
dapat pesan kepada kita agar umatnya menjaga alam dan tidak menebang pohon dengan semena-mena. Okey, yang terakhir ialah membuang sampah. Sebab orang asli ni dia sentiasa berhati-hati bila membuang air ataupun membuang sisa-sisa makanan mereka. Pada kebiasaannya mereka akan memusnahkan segala benda-benda yang boleh menyebabkan air bertakung seperti tin-tin kosong, tempurung dan sebagainya. Mereka juga akan memusnahkan semua takungan air yang ditemui sebagai langkah mengelakkan sebarang penyakit. Perkara yang dilarang semasa kematian. Okey, yang pertama sekali ialah sentiasa ada orang jaga mayat. Maksudnya kita tak boleh menjaga mayat tu setiap masa, macam tu. Yang kedua ialah tak boleh ke bumi waktu malam. Yang ketiga, tidak digalakkan masuk hutan atau buat kerja yang boleh mendatangkan kecederaan semasa ada orang meninggal. Yang keempat ialah ibu-ibu yang mengandung ataupun mempunyai anak kecil tidak boleh menghampiri mayat. Dikhawatiri anak terkena kenan, iaitu badi orang mati. Okay. Yang kelima ialah kanak-kanak dilarang menghampiri mayat, memandang ruai, iaitu semangat mereka yang lemah. Maksudnya macam takut budak tu lemah semangat gitu. Yang keenam ialah tak boleh masak daging, hanya ikan yang boleh memasak. Yang keenam, ke bumi kepala menghala matahari jatuh. Maksudnya tak boleh ke bumi kan time tu lah. Okay. Yang ketujuh ialah ke bumi kepala menghala matahari naik. Tadi matahari jatuh, ni matahari naik pula. Maksudnya kita tak boleh kebumikan time tu. Ke-8, bekalan kubur, iaitu pakaian peralatan harian. Yang ke-9 ialah lepas siap ke bumi seorang ahli keluarga. Lepas siap ke bumi, seorang ahli keluarga akan berpesan kepada si mati. Okey, ini perkara yang dilarang semasa kematian. Maksudnya kita tak boleh pesan-pesan apa-apa ke, macam tu. Yang ke-10, masa balik dari kubur, jalan tak boleh tengok belakang. Tak boleh tengok belakang takut apa-apa jadi kan, sebab perkara yang dilarang semasa kematian. Okey, yang ke-11, 7 hari keluarga melawat kubur. Maksudnya tak boleh buat benda tu lah. Tak boleh lah setiap hari nak melawat kubur kan. Yang ke-12, selama 7 hari roh si mati akan berada di kawasan rumah ataupun kampung. Yang ke-13, unggun api dinyalakan selama seminggu, di kubur diletakkan dengan makanan. Maksudnya tak boleh buat benda tu lah. Tak boleh nyalakan unggun api selama seminggu dan letak makanan. Tu macam apa? Macam orang Cina tu semua. Kita tak boleh buat macam tu. Yang ke-14, 100 hari buat upacara terakhir untuk si mati. Benda tu tak boleh buat lah. 100 hari buat upacara terakhir untuk si mati. Baik, kembali lagi bersama saya. Saya akan membentangkan tajuk yang terakhir bagi kumpulan kami, iaitu perubatan tradisional. Orang asli di Malaysia hanya menggunakan satu cara perubatan tradisional sahaja, iaitu mandi pancur, atau kita kenal dia sebagai mandi bunga. Antara cara mereka mandi bunga adalah memerlukan 7 buluh, dan setiap buluh tersebut memerlukan 7 ruas. Selain itu, mereka juga memerlukan 7 belanga, 7 bunga, serta dekorasi dengan inai, rotan berukir, kapur pinang dan juga daun selbuk. Mereka juga memerlukan pinang dan sirih,
dan memerlukan ukiran objek. Dan cara mereka mandi adalah air mandi bunga tersebut perlulah dimandikan setiap awal pagi. Yang ini di mana dari pukul 5 hingga 6 pagi. Itu sahajalah daripada kumpulan kami. Kami meminta mengundur diri dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih.